Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Selamat petang dan salam sejahtera. Dan pada hari ini sebenarnya bertemu kembali dalam episod pertama MAM yang diberi nama MAM ini sebenarnya seperti yang telah kita sedia maklum memaparkan figura wanita-wanita hebat di Malaysia. Dan pada hari ini anda bersama saya Nur Azura Azizul Azman dan buat pertama kalinya saya berbesar hati dapat bersama-sama join program MAM ini bersama-sama dengan anda dan kami bawakan khas kepada anda di semua platform digital Sinar Harian, YouTube dan juga Facebook. Dan kepada anda juga boleh menonton secara live di laman portal Sinar Harian iaitu www.sinarharian.com.my dan ikuti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan pada hari ini juga kita sebenarnya di dalam studio MAM juga kita dapat lihat di hadapan saya sebenarnya ramai sebenarnya adik-adik kita daripada College University Politek Mara, KUPTM Kuala Lumpur mengambil jurusan Diploma Komunikasi Korporat semester 2. Lambai sedikit adik-adik kita. Okey. Ini buat pertama kalinya ya kami bawakan khas kepada anda untuk program MAM ini yang selalunya setiap hari Isnin sebulan 2 kali kita akan bersiaran secara langsung di semua platform digital Sinar Harian. Dan untuk tahun 2023 ini kami bawakan khas kepada anda peserta ataupun ramai sebenarnya audience yang boleh datang di set MAM kita pada hari ini. Baiklah hadirin hadirat sekalian, seperti yang telah saya wawarkan tadi, MAM merupakan satu program membawa figura wanita-wanita hebat di Malaysia. Dan satu lagi orang kata kami bawakan untuk membuka tirai tahun 2023 melalui episod pertama pada hari ini. Kita sebenarnya nak meninjau ataupun nak mendengar diskusi sembang santai bersama dengan seorang wanita hebat di Malaysia. Dan kecekalan dan juga ketabahan bergelar seorang ibu dan wanita ini pastinya menjadi inspirasi wanita di Malaysia. Dan nama, sebut saja nama Zarina Zainuddin, satu nama besar dalam industri hiburan tanah air dan beliau merupakan seorang ibu, isteri, pelakon, usahawan yang boleh dijadikan contoh dalam masyarakat. Dan baru-baru ini kalau kita lihat di laman social media banyak ataupun tular satu perkara yang diperkatakan masyarakat pada hari ini, ada segelintir warga maya yang mengatakan bahawa beliau ada membuat pembedahan hidung dan kemudiannya Zarina atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Ina ini ada membuat satu video untuk menerangkan keadaan yang sebenar. Maka dengan itu pada hari ini kita bawakan khas kepada anda figura ini seorang orang kata saya dah lama sebenarnya tak berjumpa dah bersua dengan Kak Ina ni atau lebih mesra Kak Ina lah kita panggil ya. Selamat datang Kak Ina ke program MAM. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi mengundang saya hari ini. Lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa kita pada hari ini. Okey, mungkin nak ceritakan terlebih dahulu untuk membuka tirai ataupun program MAM kita pada hari ini kan. Kalau bolehlah kalau kita sedia maklum ya rata-rata ramai juga di antara kita yang mengetahui tentang isu tular baru-baru ini. Jadi difahamkan Kak Ina sendiri sebenarnya menjalani rawatan sinus rawatan perawatan dan Jumaat lalu tiba-tiba diserang masalah bertaigo pula. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit macam mana tahap kesihatan Kak Ina terlebih dahulu kepada penonton-penonton kita yang menonton sekarang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, hari ini merupakan dah masuk bulan kedua ya saya mengidap sinus. Saya tak pernah rasa yang saya ada sinus sehinggalah bila saya dapat gatal-gatal di bahagian muka. Saya rasa macam tak ada apa lah, tapi bila benda tu bengkak, barulah kita jumpa doktor. Ketiga kata biasa, kita tak ubat biasa je kan. Okey. Lepas tu doktor kata ni dekat bahagian dalam. Doktor ambil satu teropong dia kamera masuk dalam hidung pun tak boleh masuk kat bahagian sini. So, terpaksa buat pembedahan. So bila buat pembedahan tu doktor buka hidung kita. Hidung ni buka. So hidung saya pendek. Macam kelakar. Saya sendiri rasa kelakarnya hidung aku. Tapi saya terimalah. Dah Allah tu bagi setiap ujian demi ujian yang Allah bagi tu ada hikmah di sebaliknya. Dengan cara tu sekarang pernafasan saya lebih selesa. Dulu tidur ada berdengkur, bunyi ada. Sekarang dah agak selesa.
Lepas tu dulu saya asyik migraine setiap 2 hari makan ubat migraine tu kan, makan sampai suami pun tegur tak elok makan selalu, nanti mengakibatkan kita sakit buah pinggang kan. Saya cakap nak buat macam mana kalau kita dah sakit kan. Lepas tu bila doktor kata bila buat pembedahan tu kita pun redha lah. Tapi bila sebab dia permulaan tu saya pun tak sangka dalam hidung kita ni, dalam pipi kita ni, sinus tu dah berbau busuk. Ya, orang yang rapat dengan kita, yang bersebelah tidur dengan kita akan terbau lah kalau orang macam nafas kita. Tapi sebab dia suami, dia tak nak bagi tahu kita ada bau ke apa kan. So, jaga perasaan kita lah. Mungkin jaga perasaan kita kan. Kita pun tak adalah rasa apa. Dia kata tak ada apa. Betul ke tak ada apa. Tapi kita rasa macam tak selesa. Rupanya bila doktor buang benda tu, memang ya Allah Tuhanku, memang benda tu berbau. Selama beberapa hari selepas operation tu memang kita kena menghadap benda bau ni lah. Kena cuci sini keluar. Dia keluar macam banyak lah. Dia keluar bendali tu kan. Keluar. Mungkin Kak Ina boleh terangkan juga tentang adakah resdung ni dah lama dari kecil ke, ataupun memang dari remaja ke dah ada, atau macam mana? Kita tak ada anggap benda tu macam serius sangat. Sebab sikit-sikit je. Kita bersin sikit-sikit je, taklah terus tak serius sangat. Tapi saya tengok anak saya macam Azal tu, dia sampai saya ingat hidung dia kalau dia resdung kan. Dia macam tu kan. Dia betul-betul ke hidung dia sebab memang sebenarnya dalam keturunan memang ada yang resdung kan. Tapi tak adalah sampai kita sangka sampai ada pembedahan. Lepas tu lepas operation tu saya dapati yang migraine tu dah berkurang. Tak perlu makan ubat macam dulu. Dulu mesti spare. Mana-mana ada 3 beg mesti ada ubat. 2 jenis ubat, satu ubat yang biru tu, satu lagi ubat yang Sineflex Kafa apa? Saya pun tak tahu nama dia. Memang ambil daripada doktor pakar lah sebelum ni, ataupun di doktor pakar sini. Kita boleh cari juga kat farmasi ubat tu. Lepas tu Kafagot. Lepas tu saya selepas pada tu saya dapati muka saya bengkak. Bengkak yang sampai saya pun tak tahu nak explain macam mana kat orang kan. Saya pun jadi bersalah. Saya gunakan filter. Dalam IG saya. Filter tu ada macam-macam filter. Kan sekarang filter. Zaman sekarang ni ada filter elok kita guna. Ada macam filter. Saya pun bermain dengan filter lah. Saya nak mengelakkan daripada orang nampak muka yang bengkak tu. Saya kata, ni filter lah kan. Tapi lala saya jadi kecewa sendiri bila orang asyik bertanya macam-macam kan. Sampai orang lemparkan macam-macam tuduhan. Sampai kadang-kadang saya tak tahan. Saya rasa saya perlu terangkan apa yang terjadi pada saya kan. Saya terangkan sekali dan saya rasa cukuplah. Saya tak nak panjang-panjang benda tu lagi. Nanti saya kena jaga fikiran saya juga. Ini melibatkan emosi saya sendiri. Nanti saya jadi sedih, jadi murung. Saya bukannya budak-budak lagi, saya dah berumur kan. So saya nak kena jaga anak saya, jaga keluarga saya, suami, jaga penjagaan saya. Jadi saya rasa benda-benda macam ni tidak perlu saya panjang-panjangkan lagi kan. Saya buat keputusan, biar saya terangkan. Lepas tu bila orang tanya lagi dah saya tak nak tanya, tak nak jawab apa-apa lagi dah. Cukuplah. Lepas tu selepas itu saya dapat satu penyakit baru pula. Vertigo. Betul Vertigo, betul. Vertigo. Saya pernah dapat sekali masa saya dalam pantang anak saya yang bongsu Adam, sekarang dia 16 tahun. Tapi saya kena 10 minit je. Tapi kali ni saya kena 2 hari 2 hari di atas katil yang mana tiba-tiba sini pusing, sana pusing. Pening dengan sakit kepala different. Memang jauh. Saya ingat mula-mula akan ubat migraine ni mesti okey. Tak. Sampai kita rasa muntah macam orang dalam macam orang apa? Nak mengandung apa? Morning sickness. Yes. Macam saya baru mengandung dulu, kan kita tak boleh tengok matahari, tak boleh tengok apa semua macam itulah. Ni apa macam penyakit ni kan? Tak boleh
tak boleh bangun daripada katil. Nak pergi ke toilet pun kena suami papakan, kena angkat, kena apa. So saya 2 hari tu makan pun atas katil je. Makan dia hantar atas katil. Makan pun tak letak selera. Memang kita terus tak ada selera, tak ada apa. Ni baru saya recover. Semalam saya cakap kalau saya boleh saya buatlah. Kalau saya tak boleh saya tak buat. Tapi kebetulan rumah saya pun dekat sini je, Shah Alam. Setengah jam sampai, dalam 20 minit sampai. Saya kata okeylah, tak apalah. Alhamdulillah, kita harapkan yang terbaik lah. Saya kalau cerita tentang bertaigo, sebenarnya saya juga ada pengalaman sendiri. Bertaigo ni Kak Ina memang tak ada cara lain kecuali berehat. Dia kena tidur je sepanjang hari. Tapi kita pun restless tau. Ya, betul. Bila tidur, kita jadi penat tau sebenarnya. Saya tak suka, saya bukan orang yang jadi duduk diam. Saya nak kena buat kerja, nak masak, nak apa. Jadi saya jadi macam orang bodoh je. Saya tak boleh macam tu. Jadi saya doa, ya Allah Tuhan, cepatlah bagi saya sihat. Bila saya dapat berpeluh-peluh badan saya tu, Alhamdulillah. Bila dah proses pemulihan lah tu. Saya cuba, walaupun dalam bilik saya cuba kemas bilik. Bagus juga. Barang-barang lama yang tak ni saya keluarkan, saya kemas balik, lap balik semua. So keluarkan peluh. Lepas tu saya dah dapat rasa sihat sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh recover, insyaAllah. Baik, kalau kita tadi tentang bagaimana agaknya kronologinya, macam mana Kak Ina ada resdung dan sebagainya, buat pembedahan dan sebagainya, dan ada juga warga maya ni yang tak mengerti sebenarnya, tidak mengetahui apa yang berlaku. Ya, dalam zaman digital sekarang ini memang macam-macam orang boleh, ramai orang sebenarnya boleh melemparkan tuduhan. Ada juga yang mengata itu ini tanpa mereka tahu bahawa apakah kebenarannya, apakah ceritanya di sebaliknya. Dan sehingga kan baru-baru ini juga apabila timbulnya kisah Kak Ina sendiri membuat pembedahan hidung untuk nampak cantik dan sebagainya, hingga kan Kak Ina sendiri yang mengeluarkan kata-kata sila mohon maaf atau cari saya di akhirat. Mungkin nak terangkan dengan saya lebih berkata cari jelas. saya di sana, maksud saya kita boleh berjumpa lagi masih lagi hidup lagi. So lebih baik awak minta maaf lah daripada awak nak jumpa saya entah bila, kita tak tahu. Umur kita tak tahu kan, sama ada awak pergi dulu ke saya pergi dulu kan. Jadi kadang-kadang bila kita mengeluarkan kata-kata tu, kita ikut sesedap rasa. Saya tengok anak-anak muda sekarang, minta maaf saya cakap dia kurang adab. Kurang adab. Kadang-kadang dengan orang tua pun, alah saya seram tau. Saya macam, mana rasa hormat kita terhadap orang yang lebih tua. Walaupun dalam IG, dalam apa, dia tetap orang tua kan. Mesti ada rasa macam akak ataupun apa boleh DM saya dapat juga banyak DM yang bagi nasihat, alhamdulillah saya terima. Tapi bila orang bercakap terang-terang menghina, mengutuk kita pun ada maruah juga kan. Kita pun ada maruah sebab apa, mesej yang awak tulis tu orang lain membaca. Dan orang lain yang tidak ada akal fikiran yang panjang, mungkin tidak ada pelajaran yang orang kata tak ada pendidikan civic, dia akan teruskan mengata-ngata macam tu. So bertambahlah dosanya kan. Saya sendiri baca, saya sedih. Saya sedih. Anak saya delete. Saya baca, delete. Tak nak bagi mak dia baca. Ibu jangan baca ni, ibu jangan baca. Delete. Buat tahu je. Dia kata apa dia kata haters gonna hate. Whatever, dia akan tak suka juga kan. Tapi bagi saya, orang yang kita tak suka dengan kita tu, orang itu kita akan buat dia jadi suka dengan kita. So dengan cara macam mana kita akan kita tackle dia balik sebab mungkin dia tak kenal kita, permulaan tak kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So bila dah kenal, hatiku berbunga. Gitu. Dia macam itulah istilahnya. Kadang-kadang kita tak kenal orang, kita dah judge orang. Tak suka tengok dia. Nampak tengok style dia tu kan. Sebab kita tak kenal dia. Tapi bila kita dah kenal dengan dia, kita akan rasa, oh dia okey lah sebenarnya. Kan? Ada setengah tu yang kita tengok, kita rasa macam, kita akan rasa lebih selesa bila kita dah kenal dengan dia. Macam itulah.
Itu dia cabaran orang kata selebriti untuk di zaman milenium ini, memang itulah cabarannya di platform digital. Semua orang boleh menuding jari, semua orang boleh berkata dengan sesuka hati tanpa usul periksa. Tapi kita sebagai seorang warga maya yang orang kata prihatin, yang bertanggungjawab, perlulah sebenarnya apabila nak tulis sesuatu itu perlu memikirkan baik dan buruknya, pro dan kontranya. Apakah impak di sebaliknya? Saya nak share dulu zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu saya tahun 90-an, saya dapat surat ataupun kad raya atau surat-surat 3 guni kita akan ambil dekat pejabat utusan. Kita tengok, dah banyak-banyak. Zarina cepat ambil, you punya banyak ni, kita nak buat apa ni? Peminat hantar. Kita nak baca pun tak sempat. Kita tengok, buang, nak ada yang sempat kita balas kan. Dan diorang tak sempat nak hentam kita, sebab kita cuma keluar dekat majalah sahaja. Kita tak keluar, kita tak ada media sosial macam sekarang ni. Jadi kita tidak berbalan-balan macam sekarang ni. Jadi zaman dulu kita tidak sangat dikejam macam sekarang lah. Itu berbeza dulu dengan sekarang. Beza dulu daripada jauh, kita nak keluar pun orang jaga-jaga kita. Sekarang you all boleh jumpa artis kat tepi jalan, dekat mana-mana. Kafe mana pun dekat boleh. Kafe mana pun ada. Tu orang tu pandang. Jangan pandang dia, nanti dia perasan lah. Saya pun ada dengar bunyi macam tu. Jangan pandang, buat tak tahu je. Kan? Jadi kadang-kadang kita ada kadang-kadang penerimaan orang lain kan. Ada tempat yang kita pergi tu, orang tu macam welcome kita. Hai, apa khabar? Saya suka tengok awak. Kadang-kadang, ni. Macam-macam jenis orang. So kita kena terimalah. Okey, itu cerita tentang sedikitlah tentang apa yang dikatakan isu tular baru-baru ini, dan diharapkan para orang kata penonton-penonton ya, netizen di luar sana, warga maya di luar sana, supaya menitik beratkanlah soal apabila kita menjaga adab untuk menulis dan sebagainya, kita perlu usul periksa terlebih dahulu sebelum nak mengatakan sesuatu terhadap selebriti dan sebagainya. Betul. Baik, kita mengenali Zarina sendiri sebagai seorang ibu yang begitu ada strong karakter, sangat-sangat kuat ya dalam melayari bahtera perkahwinan, mempunyai 4 cahaya mata, dan difahamkan juga, memang kita tahu bahawa Azal dan juga Azil merupakan anak istimewa. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman Kak Ina sendiri, macam mana membesarkan kedua-dua anak ini di zaman moden pada hari ini. Alhamdulillah, anak saya pun dah besar, 26 tahun. You all umur berapa? Berapa? 19? Oh, muda-muda. Ini semua anak-anak I lah. Okay, panggil Aunty Ina. Okay, so Azal dekat luar. Okay. Saya tak kasih dia masuk sebab dia pakai baju ketat. Dia daripada kilang, dia kerja. Dia pun saya suruh bekerja, dan dia ada IPF, ada SOTSO. Wow. Walaupun Azal macam tu, tapi saya nak dia ada masa depan. Ya? Sebab dia ada gaji bulan-bulan. Ada IPF, ada SOTSO. Walaupun dah ada gaji tempat, ibu, saya nak duit ibu. Boleh top up. Tapi dia sekarang top up sajalah. Dia tak ada minta yang bukan. Alhamdulillah lah. Macam antara Azal dengan Azil, ya, dua-dua autism kan. Azil agak susah sikit saya nak jaga dia lah, sebab dia tak bercakap, dan dia terlalu rapat dengan saya sampaikan dia bully saya. Dia psycho kita pula. Tahu, mak dia tak akan buat dia, mak dia tak akan jentik dia, tak akan pukul dia. So dialah, saya bila saya ada dekat rumah, saya akan spend masa betul-betul dengan dia. Maknanya Azal tu kena ke belakang lah. Sebab Azal selalu ikut saya pergi keluar kan. Azal kan PA, jadi mana-mana pergi dia jaga. Selalu kita nampak di laman Instagram dan sebagainya, selalu betul. ikut dia. Dia mesti ikut. Dia kan jaga saya. Ibu, tak solat ke? Ibu, kenapa tak puasa? Saya uzur lah. Asyik uzur saja ibu ni. So, maksudnya dia ada orang tegur kita. Alhamdulillah, ada orang jaga kita. Allah tu Maha baik. Dia hantar anak yang baik-baik untuk saya. Alhamdulillah. Macam saya rasa macam antara Azal dengan Azil ni, yang buat saya jadi kuat ni Azil lah. Sebab bila dia mencabar saya kan, bila saya berhadapan dengan dia kadang-kadang, sebab dia tak boleh cakap, jadi dia selalu pukul diri dia, sampai saya pun terpaksa pukul diri saya nak bagi dia stop.
Dia pun pang. Saya pun pang. Lepas tu dia tengok. Baru dia stop. Kalau tak dia pang berterusan kan. Jadi saya kata, tak boleh. Macam mana cara saya nak tackle dia? Sebenarnya dia nak perhatian. Dia nak macam, hey, ibu, look at me. I'm here. Buat tak tahu kat aku ya. Macam tu kan. So kadang-kadang kita sibuk. Bila dia buat perangai tu saya tahu, okey dia nak perhatian. So saya kena kena lebihkan masa untuk dia. Sampai anak-anak saya yang lain, itulah pergilah anak-anak syurga ibu. Lah, saya ni masuk neraka ke? Dia kata. Sibuk dengan anak syurga ibu tu. Kan? Dia cakap yang tu. Tak, saya cakap sebab dia tak boleh cakap. Dia tak ada sesiapa. Dia ada ibu dengan abah dia yang betul-betul kasih dengan dia. Korang asyik nak gusti dia je. Kan? Yang dia kadang-kadang, sebab dia adik, umur baru 16, baru 19, korang 19 ya? Sebab anak saya 19 tahun, dia belajar kat MSU. Muhammad Naim Azrai. So, bila dia muda, dia darah muda. Darah muda. Masih lagi ada energi ni di situ. Kuat kan. Dia kejap lagi kan dia memberontak, dia buat kita jadi jadi runsing. Dia mencabar kita. So saya kena lebih lebih sabar dengan anak macam ni lah. Memang saya sendiri apabila melihat Kak Ina sendiri di laman Instagram dan sebagainya, di laman social media platform Zarina Zainuddin sendiri, saya memang rasa tersentuh sebenarnya melihat apabila cara Kak Ina sendiri membesarkan kedua-dua anak-anak istimewa ini. Dan saya fikir bukan semua orang Allah anugerahkan ataupun Allah berikan sedikit kesabaran yang begitu tinggi sebenarnya. Dan orang kata inilah sebenarnya yang patut kita contohi bagi wanita-wanita di luar sana yang sebenarnya apabila ada anak istimewa ini perlu memerlukan tahap kesabaran yang begitu tinggi sekali. Itu sebenarnya. Macam korang anak-anak muda sekarang ni kan, mungkin ada saudara mara, adik-beradik ataupun di kalangan keluarga sendiri yang ada autism kan, ada masalah autism. So cuba tackle dia, cuba cari jalan macam mana nak rapat dengan dia. Sebab anak-anak autism ni dia dengan dunia dia sendiri, dia tak ada kawan tau. Macam Azal pun dia cuba cari kawan, kadang-kadang dia pergi kat social media, dia pergi DM orang. Pandai ya. Tapi nak yang cantik je. Nak yang cantik tu memang tahu, memang selalu tengok. Nak yang cantik. Nak yang lawa ya. Nak yang tinggi lampai, rambut panjang, hidung mancung, putih melepak. Macam mana? Kalau dia tengok, kadang-kadang ada orang yang DM dia tak berapa lawa, tak layan tu. Pandai pilih. Pandai. Nak yang lawa-lawa je. Kadang-kadang saya cakap kat Azal, Azal, tak baik, semua tu sama je. Ada orang ambil berat pada Azal kena layan orang, kena cakap baik-baik dengan orang, ya. Jangan pilih-pilih bulu. Oh ya ibu, tapi dia tak cantik. Tak apa. Pandai nak cantik aja ya. Tak apa, tak cantik tapi dia baik. Azal, bukan mestinya cantik tu baik. Okey? Awak cari yang baik, yang betul-betul ikhlas nak kawan dengan awak. Dia tak ada kawan sebenarnya. Jadi kawan-kawan dia macam itulah. Follow ibu lah. Follow. Pengikut ibu lah. Okey. Baik, kita banyak sebenarnya nak cerita lagi tentang dua anak Kak Ina sendiri, Azal dan juga Aziz. Tapi sebelum tu kita sebenarnya ada sesuatu istimewa tentang satu game ni. Kita nak tanyalah game ni. Pilih salah satu dengan cepat. Game ni dibuat sendiri oleh kita punya Cik Puan producer kita, Syasha. Jadi Kak Ina boleh pilih lah mana satu yang Kak Ina suka. Okey. Yang pertama, bulat atau petak? Bulat. Ni kita sajalah nak santai-santai, nak tengok macam mana karakter Kak Ina sendiri. Okey, makan atau tidur? Makan. Makan. Terluka atau melukakan? Terluka selalu. Terluka dengan netizen ke? Warga terluka bukan saja dengan netizen. Kadang-kadang dengan keluarga sendiri kan. Dengan anak sendiri pun ada, selalu terluka. Sebab awak ingat awak ni semua anak-anak jangan sekali merobek perasaan ibu bapa. Mengecilkan perasaan ibu bapa. Sekali dia menangis, dia tergurus sampai bila-bila dia ingat. Faham tak? Saya kadang-kadang anak saya cakap,
Ibu ni kenapa ibu? Saya sekarang pun anak saya semua lelaki, dia akan cakap, kenapa macam ni? Ibu ingat ibu 20-an ke? So saya kena tukar pakaian saya kena tukar cara saya. Tapi baguslah ada orang tegur kan. Betul. Lagi satu, dia akan cakap, kalau ibu tak boleh fikir, biar saya berfikir untuk ibu. Wow, siapa yang cakap ni? Adam. Adam. Sebab dia tengok phone saya. Dia check phone saya. Tak perlu ni. Semua dia block. Ini orang syuting lah ni. Tak boleh lain-lain semua ni. Saya kata ini orang syuting, nak bagi call time apa semua. Ini dia tu biasa tu. Jangan. Jaga ibu lah sebenarnya. Very, very protective. Dia tak nak ibu dia silap sikit. Kalau kita pakai baju pun, tak boleh pakai baju labu sikit ke? Kenapa tudung tu macam tu? Nak tunjuk apa lagi? Ada suami kan? Jangan kecilkan hati ibu. Ingat? Adam. Ya. Jangan kecilkan hati ibu. Jangan kecilkan hati ibu. Sebab ibu bila terasa kan, lama lukanya. Okay. Lama lukanya. Okey, berbalik pada game kita. Ada lagi soalan dia. Ada lagi. Ada lagi. Kosmetik ataupun pulut kuning? Pulut kuning lah. Pulut kuning. Lama saya tak makan. Saya selalu juga beli. Kosmetik tu jadi nombor 2 lah. Nombor 2. Pulut kuning saya nombor 1. masak nombor 1. Saya Masak apa-apa hal masak nombor 1. Okay. Saya memang suka masak. Sekarang dah ada menu baru dalam saya punya company. Kita buat nasi minyak dengan ayam citra. Ayam citra berempah. So kita buat yang baru. Kemudian kita ada porridge kan untuk bulan puasa. Kadang-kadang anak-anak muda kan malas kan, dia dah siap lah. Panas kan makan. Nanti nak cubalah nanti. Kita ada sambal sardin garing. Pulut kuning tu pun macam-macam je ni. Ada pulut kuning, sambal. Rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, sambal mi petai. Ada lemang-lemak special. Nanti kita cubalah. Okey. Memendam atau bersuara? Memendam atau bersuara? Saya kaki pendam kot. Kaki pendam. Okey. Tapi bila masa dah meletup tu saya bersuara lah. Bila saya dah tak tahan tu, ada limit lah. Saya rasa macam, kalau saya dah start bersuara tu kan, saya akan menangis. Saya akan menangis sampai saya rasa macam, biar let go. Kan, biar keluarkan semua. Daripada saya lama-lama tak boleh. Okey. Kaya atau cantik? Cantik dululah. Cantik dulu Sebab saya rasa kaya tu kita boleh usaha sendiri. Kan? Cantik tu kita bina diri kita bersih, sehat dan cantik. Untuk orang wanita kenalah macam tu kan. Okey, anak-anak atau suami? Okey. Anak lah dulu. Anak dulu nombor 1. Barang branded atau barang bandel? Branded lah. Tak. Okay, branded ni is actually quality. It's a must. You kena ada satu benda yang mahal tapi you sayang dan you akan hargai dia. Contohnya jam, okay? Jam, kereta, kasut, handbag. So benda-benda tu yang kita rasa yang kita perlu kan. Yang berkualiti lah sebenarnya, boleh pakai lama kan. Yes. Okey, suka dipujuk atau yang memujuk? Saya memujuk lah. Memujuk. Okey, manja atau garang? Saya manja. Okey, memang betul lah orang kata memang kalau mengenali Kak Ina sendiri dah beberapa tahun saya mengenali selalu interview sebab tu saya menjadi seorang wartawan terlebih suatu ketika dahulu. Memang seorang yang manja, lembut, penuh kasih sayang, penyabar orangnya. Tapi sebenarnya kita ada sesuatu yang istimewa juga yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton siaran MAM untuk episod pertama pada hari ini, iaitu seorang bapa saudara. Bapa saudara Kak Ina kita ataupun Zarina Zainuddin, iaitu Abdul Rizwan bin Abdul Muttalib. Kalau sudah bersedia puan producer kita, cik puan producer kita. Ada ke? Ada. Ada. Jom kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Dia pun ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rizwan bin Abdul Muttalib, lebih dikenali sebagai Rizky Murah. Saya adalah pakcik kepada Zarina Zainuddin. Mak dia kakak saya. Saya adik-beradik nombor 9. Okey, kita nak bercerita pasal Zarina ni Yang saya kenal dengan dia, apa yang saya tahu pasal Zarina ni,
kita orang dibesarkan sama-sama sebab Zarina ni dibesarkan oleh opah dia. Mak saya lah opah dia. So dari kecil kita orang sekolah sama, apa sama, sampailah ke besar kita orang sangat rapat. Pada saya dia seorang wanita yang sangat-sangat kuat dan dia sangat family type lah. Family type. Untuk family dia sangat buat apa saja. Kadang-kadang saya rasa dia ni macam dia macam lilin. Dia suka bakar diri dia. Dia suka bakar diri dia untuk terangkan family dia. Kadang-kadang pada saya benda tu bagus, tapi kadang-kadang janganlah sampai kau cair. Saya dah nasihat, dia tak mau dengar. Dia tetap juga buat perangai dia tu. Perangai dia tu tak boleh ubah tau. Lepas tu, apa yang saya nampak lagi satu, dia ni seorang yang sangat kuat. Tengok dia ada anak istimewa anak autism tu. Dia jaga dengan kasih sayang. Saya pun jadi terharu, ya Allah. Saya rasa macam kuatnya kau boleh buat macam ni. Tengok dengan dia punya bisnes, dengan dia punya pelakon, dengan dia punya anak, dia nak jaga benda tu. Masyarakat tak nampak tau. Kita family kita nampak apa yang dia buat. Dia nak buat terbaik untuk anak-anak dia, terbaik untuk family dia. Dia memang seorang wanita yang kuat dan tabah lah. Pada saya dia susah nak dapat cari orang macam tu sebab dia terlampau baik. Kadang-kadang orang pijak-pijak dia pun dia tak apalah, biar orang buat kita. Kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya pun ada sifat macam dia sikit. Biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang. Tapi macam ni. Apa-apa pun saya doakan yang terbaik untuk dia. Mengejar cita-cita dia lagi. Dia suka berlakon, dia suka menyaga. Dia menyaga pun dia menyaga betul-betul. Dia berlakon pun dia berlakon betul-betul. Yang saya paling terharu, dia menjaga arwah mak saya dari mak saya sihat sampai mak saya meninggal dekat rumah dia. Semua dia uruskan. Saya ada 10 adik-beradik tau. Dia seorang yang jaga. Saya rasa macam baguslah dia. Dia sangat-sangat bagus. Apa-apa pun saya ucapkan kepada Zarina Zainuddin, anak buah kesayangan saya ni. Semoga tabah dalam apa jua yang dilalui. Okey, baik. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ya, itu tadi bingkisan daripada bapa saudara Kak Ina sendiri, iaitu Abdul Rizwan, yang memang katanya Kak Ina ni hidup seperti lilin sebenarnya, selalu membakar diri untuk orang lain, menerangi keluarga sendiri, khususnya fokus pada keluarga. Dan bila tengok BT Playback tadi pun Kak Ina memang menitik air mata. Memang mudah terkesan. Tak ada sebab dia yang cakap kan. Kita terasa lah. Sebab itu pakcik kesayangan saya juga tu. Dia kahwin dengan orang Jepun. Dia dapat seorang anak Jepun lah. Dan seorang orang kata memang tak asing lagi lah dalam industri ni. Ramai selebriti pergi ke kedainya ya. Ya, betul. Okey, dan itu tadi tentang sedikit tentang apa yang diperkatakan oleh Abdul Rizwan ataupun bapa saudaranya tentang Kak Ina sendiri, karakter seorang wanita yang memang sangat cekal tabah. Dari muda memang selalu fokus pada keluarga. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit dalam kehidupan kita ini, khususnya apabila menjadi seorang yang bergelar selebriti. Jadi kita sebenarnya fokus kepada keluarga itu juga memainkan peranan yang paling utama lah. Kalau kita lihat sendiri, Kak Ina sendiri memang membesarkan anak, menjadi seorang usahawan, dan juga memang ada juga kalau kita tahu, umum mengetahui bahawa Kak Ina juga memang hidup berpoligami bersama dengan itu suami. yang Kak Ina nak share dengan adik-adik manis kat depan ni. Jadi silalah terangkan sedikit kepada kami yang menonton ini, bagaimana agaknya kita ni, mungkin boleh terangkan sedikit, kongsi bagaimana mulanya suami Kak Ina sendiri, iaitu Datuk Seri Abdul Raihan Wan Jaafar, meluahkan hasrat untuk melamar Kak Ina sendiri, dan kemudiannya hidup secara berpoligami selama lebih kurang berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Jadi boleh terangkan sedikit. Okey, alhamdulillah saya dah 28 tahun hidup bermadu, menjadi isteri kedua pada suami saya, dan saya rasa setiap orang tu dia berbeza, dia punya dia punya rezeki. Saya berkahwin umur saya 22 tahun 22 tahun. Saya dah rasa macam, saya tak nak diri saya ni orang pegang-pegang, saya tak nak orang tu pegang, saya tak suka. Saya, walaupun masa zaman-zaman saya dulu memang zaman seksi tau. Memang zaman-zaman dulu tak ada, orang tak ada kisah semua tu. Kita free hair, kita memang seksi, memang tak ada, dulu lain lah, beza dengan sekarang. Jadi, tapi di zaman itu pun saya dah rasa macam, saya perlu jaga diri saya tak nak bagi orang ambil kesempatan pada diri saya. Jadi
bila saya nampak lelaki yang dekat pada saya, kebanyakannya cuba mengambil kesempatan pada kita kan. Jadi saya rasa tak selesa. Walaupun keadaan saya macam tu, tapi saya tak selesa. Saya rasa macam saya tak suka diri saya orang main-mainkan, orang gula-gulakan saya kan. Jadi bila saya jumpa dengan suami saya tu, saya tengok saya masuk mula-mula kan nakal kat kita tahu, sebab dulu niat kita tu tak berapa bagus. Sebab dia orang kaya, so kita cakap kita minta tu dia bagi, kita minta ni dia bagi, kita minta semua dia bagi. Nak apa? Bagi. Abang ni nak apa semua saya minta abang bagi. Tu dia terdiam, dia pandang saya, dia cakap, abang ni nak kahwin dengan Ina. Saya, ya Allah, saya tak nak kahwin dengan suami orang, saya cakap kan. Saya cakap saya tak suka jadi perampas perampas suami orang, saya cakap. Lepas tu dia cakap, sebenarnya abang nak angkat Ina sebagai seorang wanita supaya orang pandang tinggi pada Ina. Masa tu saya punya bulu roma saya tu naik. Saya cakap, ya Allah, mana ada lelaki yang cakap macam tu dengan saya kan. Lepas tu saya cakap, okey, kalau abang betul-betul nak kahwin dengan saya, bawa saya jumpa isteri abang, kenalkan pada isteri abang, biar saya sendiri yang minta izin dengan isteri abang. Kalau diizinkan saya kahwin, kalau tak izinkan saya tak akan kahwin dengan suami orang. Dan the next day dia bawa saya jumpa isteri dia. He's a very gentleman. Itu susah orang nak buat Suami orang boleh berani bawa jumpa isteri dia, itu adalah lelaki yang gentleman Dia betul-betul nak kita lah kan. Dan bila saya jumpa dekat isteri dia cakap, awak nak kahwin dengan suami saya tu sebab suami saya ada rumah besar. Ada rumah besar, ada kereta besar, ada kaya raya. Lepas tu saya cakap, saya jumpa orang yang lebih kaya, lebih banyak duit. Tapi saya tak pernah jumpa orang yang berhati besar nak angkat saya jadi isteri dia. Dengan ikhlas. Saya cakap. Lepas tu isteri dia cakap, bagilah saya fikir dulu. Lepas 3 hari dia call mak saya. Isteri call mak saya, dia cakap, saya izinkanlah suami saya kahwin dengan Zarina, tapi jagalah maruah saya. Janganlah diheboh-hebohkan siapa suami saya. Sebab saya pun ada maruah. Saya keluar nanti orang kata, itulah suami Zarina. Saya tak nak macam tu. Jadi saya simpan kisah saya bersuamikan suami orang ni sehingga 21 tahun. Orang tak tahu siapa suami saya. Gimana? Tidak ada di mana-mana gambar Tidak ada sekalipun. Tidak ada langsung. Tidak ada langsung. Orang tanya, kau kahwin dengan siapa? Adalah. Kahwin dengan siapa? Ada. Orang cakap, kahwin dengan menteri itulah. Kahwin menteri lah. Macam-macam andaian orang. Sampai kan saya, pernah sekali orang ingat saya ni janda, orang kacau-kacau saya. Jadi saya rasa tak selesa. Saya cakap dengan suami saya, dengan madu saya, kata-kata, why not kita umumkan. Kita pun dah lama kahwin. Umumkan siapa suami saya, siapa madu saya buatlah majlis. Majlis tu adalah bersanding konon-kononnya lah. Saya, madu saya, suami saya. Setelah berapa tahun tu? 21 tahun. Setelah 21 tahun baru mengambil langkah untuk memberitahu kepada umum siapakah suami Kak Ina sendiri. Dan difahamkan sejak 2018 sebenarnya. Jadi cerita selama ini hidup bermadu dan sebagainya barulah diketahui umum. Jadi sehingga sangkut berdepan dengan juga pelbagai kontroversi. Tadi mungkin boleh terangkan sedikit macam sepanjang tempoh perkahwinan 21 tahun tu, bagaimana agaknya sebagai seorang wanita ni kita perlu cekal dan menghadapi saya kan macam-macam cubaan, dugaannya. Itulah adik-adik kat depan ni bukan senang tau nak kahwin dengan suami orang. Saya lepas Kesian adik-adik kita semua. Ya. Kadang-kadang mana tahu dia diam-diam ada fall in love dengan suami orang ke? Jangan, kalau boleh, kalau boleh macam mana? Apa nasihatnya? Kalau boleh janganlah. Kalau boleh jangan. Sebab apa? Kesian kat diri kita. Kesian diri kita tau. Sebab kita ni kena hidup merana dulu. Bukan senang nak dapat cinta lelaki yang sudah berkahwin tau. Sebab dia pura-pura dengan kita dulu. Sebab dia dah ada yang istimewa sebenarnya. Tapi sebabkan dia dapat yang baru, bunga yang baru. So dia konon-konon dia akan cakap kita yang indah-indah kan. So saya lepas 3 bulan berkahwin dengan suami saya kata dengan saya apa tau. Saya cakap, abang ni
tak saya hina ke? Hmm. Dia cakap, Kenapa timbulnya soalan itu? sebab saya tengok suami saya tak ada, dia tak balik rumah saya. Dia sesuka hati, dia balik tak balik. Dia lebih pada sana kan. Dia tak balik rumah saya pun. Dia datang sekejap balik sana. Saya pula dikurung di rumah, tidak boleh keluar. Dia kata, saya tak nak isteri yang saya keluar pintu depan, isteri keluar pintu belakang. Faham tak maksud dia? Jadi saya duduk rumah, saya tak boleh ke mana. Saya jadi stres kat rumah. Saya masak, tak ada orang makan. Saya seorang. Pendek ceritanya macam makan hati lah sebenarnya. Oh, makan hati. Makan hati berulang jantung tau. Betul lah tu ya, dengan kata-kata tu. Bukan senang tau. Makan hati berulang jantung. Sebab apa? Suami bila dah kahwin dengan kita, dia cuba nak pujuk hati isteri dia balik tau. Isteri yang pertama ni, sebab dia rasa bersalah. Oh, dah kahwin dengan orang ni, alamak macam ini boleh sedih. Orang tu dah ada anak. Yang kita tak ada siapa-siapa lagi kan? Itulah dia pergi nak pujuk hati sana. Yang ini, kau makan hatilah. Kita pula baru dapat suami macam orang baru dapat apa tau. Kita nak jadi isteri yang perfect. Masaklah apalah, buat yang terbaik ni. Untuk suami sebab kata, gila ke nak makan pukul 3 pagi? Sebab suami pukul 3 pagi nak balik rumah sana. Okey. Pukul 3 pagi kita dapat breakfast semua ni kan. Makanlah bang, makan. Saya tak makan pagi-pagi macam ni lah. Faham tak? Macam tu sampai kan tu. Masak pun orang tak nak makan, apa pun orang tak nak buat. Kita jadi stres. Tapi saya bersabar. Saya cakap, ya Allah, aku tak nak jadi janda. Aku tak nak. Bila aku jadi janda, esok lagi lah orang kata aku macam-macam. Lagi lah orang datang ke aku lagi macam-macam. Jadi seorang yang bukan kan. So aku kena sabar. Saya sabar. Alhamdulillah bila saya mengandung. Lepas suami cakap, iya anak Ina mengandung anak abah. Baru dia terasa. Setelah ada cahaya mata lah. Okey, Kak Ina mungkin boleh terangkan juga tentang kehidupan kini sekarang ini apabila dah diceritakan kepada publik sejak 2018. Dan kalau kita lihat Kak Ina menangis pula ya. Okey. Kalau melihat sebenarnya bagaimana kehidupan hari ini lebih bahagia, lebih rasa apa ni orang kata bahagia tu sebenarnya. Ada tisu tak? Ada tisu tak? Kalau ada bahagia tu sebenarnya kita yang cipta. Okey. Kita yang cipta kebahagiaan kita. Okay? Dan kita jangan tamak. Ya? Saya tahu saya ni bermadu. Saya share. Dan saya cuba beli hati suami saya, hati madu saya. Faham tak? Saya cuba ambil hati dia macam mana pun saya cuba ambil hati dia. Walaupun kadang-kadang dia beli kita lah, apalah. Kena terima lah. Kan? Orang marah kita. Kau ambil laki orang, mestilah orang marah. Kau ingat orang suka kau? Kau ingat kau siapa? Kan? Jadi kita kena sedar diri kita. Kat mana diri kita. Dah kita ambil orang punya, jangan kita nak lebih pula. Faham tak? Kadang-kadang kita tak boleh kawal perasaan kita. Bila kita dah kahwin, memanglah kita dah terjatuh cinta dengan suami kita. Kan? Dah kahwin. Of course lah kita dengan suami kita kan. Lepas tu bila kita nak menangi hati dia, kadang-kadang kita kalah. Sebab apa saya? Okay, saya bagi contoh lah ya. Okay, suami cakap dengan saya, kenapa Abah bezakan ibu dengan kakak? Kakak beli seluar dalam RM3 je. Ina beli seluar dalam RM48. Faham tak? Bezanya kat situ, saya dah biasa pakai barang-barang yang mahal-mahal ni. Isteri dia walaupun banyak duit, tak pakai barang mahal-mahal. Faham tak? Dia tahu value duit itu. Faham tak? Dia tak pakai duit tu benda-benda yang merepek ni. So, dekat situ, barulah saya belajar sikit-sikit. Saya belajar lah. Okay. Belajar menjadi lebih baik lah. Tak berbazir, kan? Belajar untuk menjadi seorang manusia lebih baik lagi lah dan adapt ataupun perlu adapt dengan situasi keadaan itu. Baik, di hujung-hujung siaran ni mungkin kita nak dengarkan jugalah tentang pengalaman hidup Kak Ina sendiri ya, yang dibesarkan oleh datuk dan juga nenek. Jadi apakah agaknya pesanan arwah nenek
kalau kita dapat lihat tadi di VT Playback tadi ada menceritakan juga bagaimana Kak Ina sendiri memang rapat sangat dengan arwah nenek. Jadi apakah yang diceritakan atau apakah pesanannya yang diguna pakai sehingga ke hari ini sehingga boleh membawa satu nama besar Zarina Zainuddin, seorang wanita yang cekal dan tabah dalam menjadi orang kata menjadi usahawannya, menjadi seorang ibu dan isterinya. Jadi apakah pesanan-pesanan yang mungkin boleh dikongsikan? Saya dilahirkan dari broken family. Mak saya berkahwin umur dia 15 tahun. Ya. Mak saya kahwin umur 15 tahun. 14 tahun. Belasan lah. 14 tahun. 14 tahun, tingkatan 2 ni. Dah kahwin, 15 tahun dah dapat saya. 17 tahun dah bercerai. 17 tahun, mak saya tinggalkan saya dekat rumah India sebelah rumah tu. Dengan adik saya, mak saya lari dengan adik angkat bapa saya. Okey. Sebab mak saya muda lagi. Masih muda. Jadi fikiran pun tak Matang. Tak matang kan. Jadi bila bapa saya pukul kita tak tahu kan. Dia jadi mental kan. Jadi macam tekanan emosi dia. So dia lari. Dia lari, minta cerai semua. Lepas tu bapa saya ambil saya dekat rumah India tu, hantar saya dekat rumah nenek saya. Bermulalah sejarah saya hidup dengan nenek saya. Nenek saya yang ada anak yang ramai ni, tiba-tiba ada pula 2 orang cucu yang mengacau ni. Jadi saya selalu kena bully lah dengan anak-anak nenek saya yang umur sebaya dengan saya kan. Kan? Oh, ni menyebuk. Pang. Tapi nenek saya jaga saya lah. Nenek saya sayang saya kan. Jadi saya membesar dengan nenek saya, dengan pakcik-pakcik saya, dengan makcik-makcik saya dulu kan. Dekat kampung. Sampai bila saya dah besar tu, barulah saya jumpa mak saya balik. Okey. Bila jumpa mak saya balik tu, masa zaman-zaman saya nak jadi dewi remaja. Okey. Kita pun nak jadi pelakon jugalah. Masuk pertandingan dewi remaja, hantar gambar, mula kata gambar macam ni. Zaman tahun 80-an, 90-an. Macam ni. Lepas tu lagi tak gambar bunga besar. Itu pos wajib tu. Bunga besar kan. Lepas tu telefon, kenapa tak gambar saya tak pilih ke? Saya tak terpilih ke? Dia ikut pada undian membaca. Oh ya ke? Hantar lagi bunga besar. Tak pilih lagi ke? Adik mintalah kawan-kawan undi adik. Tak pilih juga. Sekali saya geram. Saya pakai bebek, pakai baju seksi terus panggil. Alamak, zaman tu ya, zaman dulu. Saya terus kena seksi ya. Nak jadi model. Lepas tu dapat pagi untuk test shot. 6 orang tu saya terpilih lah. Dapat nombor 3 dari remaja. So seronok lah, wah, dapat nombor 3. So bermulalah hidup saya jadi apa? Seorang bergelar selebriti. Saya pun mulalah ada photoshoot lah, apalah, berlakon drama lah, berlakon apalah. Saya pergi belajar. Saya belajar seni lakon dengan Sarimah Film Production. Wow. Ya, saya belajar selama 2 tahun kat sana. Lepas tu bila dah tamat tu, baru saya dapat berlakon filem Bintang Malam. Filem pertama saya, Bintang Malam. Lepas tu filem bersama Indonesia-Malaysia. Okay. Lirikan Siluman Ular, Sepasang Mata Maut. Banyak sebenarnya kalau kita tengok banyak berlakon sejak dari 90-an, 80-an, 90-an dan sebagainya. Okey, di hujung-hujung segmen ni mungkin pesanan ringkas lah Kak Ina sendiri sebagai seorang selebriti, sebagai seorang yang orang kata menjadi seorang usahawan, apakah yang ingin diperkatakan kepada mereka di luar sana yang mungkin untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia lebih baik, sebagai seorang isteri mungkin, sebagai seorang ibu mungkin, sebagai seorang usahawan, apakah nasihat kepada penonton-penonton kita? Kita jangan tamak, jangan berprasangka buruk dengan orang lah. Kan? Setiap orang tu ada rezeki masing-masing. Kalau orang nak mulakan perniagaan, kita bantulah ya. Dan kalau anda kat luar sana macam adik-adik ni kan, kalau mungkin baru-baru nak mula berniaga kan, boleh berniaga daripada bawah, berniaga dengan cara kita cari kumpulan kita.
Okey. Cari kumpulan kita yang kita selesa dan kita mulakan perniagaan tu. Kalau kita memasaklah sampai orang rasa tak jemu nak makan makanan kita. Sedapnya nak makan lagi. Kan? Dan cari satu benda yang jangan ikut orang. Oh, dia buat tu, aku nak lawan dia lah. Jangan macam tu. Kita buat benda yang baru tapi lagi best macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Buat dengan penuh passion lah sebenarnya. Buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan rasa minat dan rasa kasih sayang. Bila kita buat satu benda tu, InsyaAllah akan membuahkan hasilnya. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Zarina Zainuddin, Kak Ina kita bersama-sama kita pada hari ini. Dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada adik-adik daripada College University Politek Mara KUPTM Kuala Lumpur. Berikan tepukan yang paling istimewa. Thank you very much. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini dan juga kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi, kita bawakan anda figura hebat ini iaitu Zarina Zainuddin menjadi satu titik tolak kepada kita supaya kita lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga apa yang dibincangkan sebentar tadi dapat sedikit manfaat ilmu yang berguna kepada kita dalam melayari bahtera perkahwinan, dalam melayari kehidupan kita seharian. Dan apa pun boleh saksikan siaran ulangan di semua platform digital Sinar Harian. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel YouTube Sinar Harian agar tidak terlepas untuk saksikan program-program di bawah terbitan Sinar Harian. Dan ikuti juga Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan maka dengan itu, sampai di sini saja program MAM kita pada hari ini. Tanggal berapa hari ini? 9 hari bulan Januari 2023. Dan salam hormat daripada saya Nur Azura binti Azizul Azman. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.